Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini kita nak sembang-sembang sikit tentang peta ITING. Peta ITING yang kita selalu gunakan sebagai alat pemikiran dalam PDPC kita setiap hari. Jadi hari ini saya ingin berkongsilah apa yang saya tahu tentang peta ITING dan proses-proses pemikiran yang terlibat bagi setiap peta ITING yang kita cuba ketengahkan pada hari ini. Okey, saya share skrin. Jadi kita harapkan apa yang kita kongsikan bersama dapat dimanfaatkan oleh semua kita dalam melaksanakan PDP kita. Okey, peta ITING ada 8 jenis. Ini semua kita sedia maklum lah. Ada 8 jenis peta ITING dan hari ini kita akan cuba tengok satu persatu setiap peta ITING yang ada yang diperkenalkan kepada kita. Okey, yang pertama tentang peta ITING yang kita namakan peta bulatan ataupun circle map. Circle map ni proses pemikiran yang terlibat ialah mendefinisikan mengikut konteks. Okey, jadi untuk peta bulatan ni yang paling asas lah dalam peta ITING untuk kita bagi murid-murid kita membuat sumbang saran. Seeloknya ataupun pada pandangan saya kita gunakan peta bulatan ni ketika kita membuat set deduksi. Okey, contohnya bagi kita ingin buat sebuah murid ingin buat sebuah karangan. Okey, jadi topik utamanya di tengah lah, di bahagian bulatan tengah ni. Contohlah kita masukkan tajuknya ibu saya. Ibu saya. Okey, tajuk karangan kita ibu saya. Okey, jadi murid akan buat peta sebegini. Eloknya murid buat sendiri peta ITING ni. Jadi murid-murid akan memberi sumbang saran apa yang ingin disampaikan ataupun untuk dimasukkan dalam karangan mereka tentang ibu saya. Contoh nama ibu saya lah. Contoh nama ibunya ialah katakanlah nama Aminah. Contohlah. Okey. Tinggal dilahirkan di mana? Ibunya dilahirkan di katakan di Sungai Petani. Okey, ibunya dilahirkan di Sungai Petani. Apa lagi? Apa saja yang tentang ibu murid kita, murid kita akan masukkanlah. Contohnya lagi ibunya anak ke-3 contoh. Ibunya anak ke-3. Okey. Lagi apa sajalah, jadi tiap-tiap murid kita akan membuat sumbang saran berkenaan ibu mereka. Lagi contohnya berumur 40 tahun katakan. 40 tahun umur ibu. Okey, umur 40 tahun. Seorang yang penyayang. Okey, ibunya seorang yang penyayang. Okey, penyayang. Kemudian ibunya cantik. Mungkin dia katakan cantik, ibunya cantik. Okey. Cantik. Kemudian apa lagi? Apa sajalah tentang ibu yang akan dimasukkan dalam karangan tersebut. Okey, contoh lagi. Kahwin dengan bapaknya. Kahwin dengan bapaknya. Kahwin ketika umur contoh 25 tahun contohlah. Okey. Okey, apa saja maklumat tentang ibu dimasukkan dalam peta bulatan ni. Okey. Ini sebagai contohlah. Sebagai contoh kita masukkan. Sebenarnya banyak lagi lah apa saja tentang ibu yang ingin dimasukkan, masukkan dalam bulatan ni. Yang topik utamanya di tengah. Jadi peta bulatan mengandungi 2 bulatan lah. Satu bulatan tengah yang merupakan topik utama dan di dalam bulatan yang besar ni ialah apa yang dinyatakan oleh murid kita berkaitan topik yang dibincangkan. Okey, satu lagi yang dalam peta ITING ni yang setengah kadang-kadang orang terlupa ialah tentang sumber. Tentang sumber, kalau kita perhatikan di sini, setiap peta ITING ada sempadannya. Ada dikelilingi oleh segi 4 ni. Kita
kita nyatakan sebagai sempadan lah. Okey, sebenarnya sempadan ni berfungsi untuk kita meletakkan sumber manakah yang murid ni dapat daripada yang dimasukkan ke dalam bulatan ni. Contohnya maklumat-maklumat ni sumbernya daripada ibunya sendiri. Sumbernya daripada ibunya sendiri. Ataupun didapat maklumat lagi daripada bapaknya. Daripada bapak. Okey. Okey. Lagi mungkin dapat daripada datuk. Okey, di sini dimasukkan sumber-sumber. Sumber-sumber bagaimana murid dapat maklumat-maklumat yang dimasukkan dalam bulatan tadi. Lagi daripada nenek mungkin nenek. Okey. Jadi lengkaplah peta bulatan kita yang membawa proses pemikiran mendefinisikan mengikut konteks. Okey. Itu peta I-Think yang pertama. Peta I-Think yang kedua ialah peta buih. Peta buih. Okey, proses pemikiran yang terlibat ialah menerangkan. Okey, menerangkan. Di tengah-tengah bulatan tengah ni juga kita letakkan topik utama. Contoh kita letakkan topiknya apa? Topiknya anggota badan. Anggota badan. Okey. Topik utama yang kita nak bincangkan anggota badan. Jadi kata sifat ataupun apa sajalah yang ada di anggota badan ni murid akan masukkan di bulatan-bulatan yang di kelilingnya. Okey, anggota badan. Di anggota badan kita ada apa? Murid akan bagi jawapan lah. Ataupun seeloknya dia buat sendirilah peta bulatan ni. Peta buih ni. Di anggota badan ada kepala. Okey, ada kepala. Ada masukkanlah nah. Ada kepala, ada tangan. Ada kaki. Kita gunakan PowerPoint ni lah, tapi kalau murid nanti mereka boleh tulis tangan. Dan peta I-Think ni sememangnya bentuknya kekal sebeginilah, jangan diubah-ubah. Jangan diubah-ubah. Kaki, apa lagi? Perut, ataupun perut. Tak apalah kalau murid bagi jawapan tu kita terima dulu. Perut. Lagi leher. Seterusnya lah. Leher. Okey, satu lagi. Apalah kata mata. Okay. Yang anggota badan lah. Okey, murid memberi semua saran sebegini. Okey, jadi anggota badan ada banyak lagi lah. Kalau murid bagi lagi banyak, kita boleh masukkan lagi bulatan-bulatan ni di keliling topik utama yang tengah-tengah. Okey, ni tentang peta buih. Dan begitu juga tadi seperti mana peta bulatan tadi kita ada sumber. Yang ini pun sama juga. Kita perlu masukkan sumber di bahagian tepi kotak segi 4 ni. Contoh apa yang dia dapat ni, kita katakanlah murid ni dapat maklumat-maklumat ni dari buku teks contoh. Okey, teks. Okey, mana lagi? Dia dapat dari internet contohnya. Dari internet. Ataupun dari tubuh badannya sendirilah. Kan? Dari tubuh badannya sendiri. Okey, dari tubuh badan sendiri. Ataupun yang lagi mungkin dia dapat maklumat ni dari majalah contoh. Okey. Jadi itu sumber-sumber maklumat yang didapat. Okey, jadi setiap peta I-Think mesti ada sumber maklumat. Okey, di keliling ataupun di bahagian tepi ni lah, bahagian tepi border ni, sempadan ni. Okey, selesai peta buih. Kita masuk peta yang ketiga.
peta buih berganda. Peta buih berganda. Okey, walaupun namanya peta buih tapi proses pemikirannya berbeza daripada peta buih tadi. Peta buih berganda ataupun double bubble map. Proses pemikiran yang terlibat ialah membanding beza. Membanding beza antara dua perkara. Apa yang kita nak banding bezakan. Maksudnya ada persamaan dan juga ada perbezaan. Okey, di tengah ni, di bahagian tengah ialah persamaan. Di bahagian kiri dan kanan ialah perbezaan. Contoh kita nak banding bezakan antara lembu dan harimau. Contoh. Lembu. Okey, lembu dan harimau. Okey. Okey, yang pertama kita masukkan apa persamaan dulu. Apakah persamaan antara dua haiwan ni? Sudah tentu apa? Berkaki empat. Kedua-duanya berkaki empat. Okey. Berkaki empat. Apa lagi? Apa lagi persamaan antara lembu dan harimau? Berkaki empat. Mamalia. Kedua-duanya mamalia. Okey. Kedua-duanya mamalia. Lagi kedua-duanya hidup di darat. Okay. Itu persamaan. Kalau ada lagi persamaan tambah di bahagian tengah ni untuk bulatan-bulatan di tengah. Kemudian perbezaan. Okey, perbezaan. Kita tengok harimau dulu. Harimau kita sedia maklumlah liar. Liar. Lembu jinak. Lembu jinak. Jinak lah kalau compare dengan harimau. Lagi harimau dari segi pemakanannya karnivor. Karnivor. Okey. Tapi lembu herbivore kan. Herbivore. Okey, harimau apa lagi perbezaan harimau dan lembu? Harimau biasanya kita jumpa dia dalam hutan lah. Dalam hutan. Dan lembu kita jumpa di mana? Di kampung kan. Di kampung. Di perkampungan. Okey. Kita buih berganda. Kemudian sama macam tadilah, kita masukkan sumber-sumber. Sumber maklumat kita masuk dan di bahagian berhampiran dengan sempadan peta akting kita. Okey. Saya masukkanlah. Sama juga macam tadi. Okey. Jadi ini ialah peta buih berganda yang membawa proses pemikiran membanding beza. Okey. Jadi kita boleh gunalah dalam PDPC kita. Okey, seterusnya peta pokok. Peta pokok untuk membuat pekelasan. Proses pemikirannya ialah untuk membuat pekelasan. Tree map untuk membuat pekelasan. Okey, macam biasa kita masukkan topik. Contoh kita ambil bahasa Inggeris pula lah. Kita transport. Okey, kita nak buat pekelasan transport. Transport ada kenderaan pengangkutan. Ada transport di darat kan, di land. Di air, water. Dan air, di udara. Okey, itu dah kita kelaskan dah. Dari segi transport ada 3 jenis, iaitu kenderaan darat, air dan udara.
Land, water and air. Okay. Okay, kemudian kita kelaskan lagi. Land ada kenderaan yang beroda, wheels, yang ada wheels, ada roda. Okay. Dan ada kenderaan di darat yang tidak ada roda tapi dia ada rails. Rails. Okay. Okay, di air kita boleh kelaskan kenderaan yang berenjin, dan kenderaan yang tidak ada enjin lah. Okey, di kenderaan udara pun sama lah. Engine and no engine. Okey. Kalau kita boleh kelaskan lagi, kita kelaskan lagi. Wheels, apa lagi kita nak kelaskan? Contohnya, rails, apa lagi? Tetapi kalau tidak ada lagi pengkelasan di sini, kita nak masukkan contoh-contoh kenderaan, kita masukkan terus tanpa lagi ada pengkelasan di situ. Kalau wheels ni boleh lagi kita nak kelaskan ni. Boleh lagi. Wheels, many wheels, two wheels, four wheels, kan? Kita boleh kelaskan lagi ni. Tapi kita boleh tambahlah di bawah ni. Okay, tapi kalau kita tak mau cukup dah perkelasan tu, kita nak masukkan contoh-contoh kenderaan, kita masukkanlah sini. Wheels, contohnya car, apa lagi kenderaan beroda, bas, okay. Lagi lori. Okay, yang rails, yang menggunakan rails, yang menggunakan landasan. Train contohnya letaklah train. Okay. Lagi train, monorail. Okey, itu untuk kenderaan darat, land. Okey. Untuk kenderaan air yang berenjin, contohnya ferry, ferry, boat, okay, yang tidak ada enjin. Tidak enjin, contohnya rakit, raft. Satu lagi, judge. Okey, yang di udara yang berenjin, aeroplane tetaplah, aeroplane. Helikopter. Yang tidak ada enjin, no enjin. Yang tidak ada enjin, kenderaan udara. Hot air balloon. Okey, ni contoh bagi peta pokok. Tree map yang proses pemikirannya ialah membuat pengkelasan. Ini kita beri contoh satulah untuk transport. Okey, peta dieting seterusnya ialah peta dakap bridge map. Peta dakap yang proses pemikiran yang terlibat ialah hubungan seluruh bahagian.
hubungan seluruh bahagian. Yang mana keseluruhannya kita letakkan di sebagai topik utama lah, topik utama. Topik utama. Okey, di sini topik utamanya ataupun keseluruhannya. Dan pecahannya ataupun bahagian-bahagiannya di sinilah. Okey. Contoh kita masukkan tumbuhan. Okey, kita nak bahagikan tumbuhan ni. Ada tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga kan. Okey. Tumbuhan berbunga dibahagikan lagi. Contoh tumbuhan berbunga ada bunga, pokok bunga raya kan. Raya. Tumbuhan berbunga lagi, bunga orkid. Lagi tumbuhan berbunga. Bunga matahari. Okey, contoh. Okey, itu tumbuhan berbunga. Tumbuhan tidak berbunga. Okey. Tumbuhan tidak berbunga. Pokok kiambang contohnya. Kiambang. Dan okey, pokok yang tidak berbunga lagi. Contoh lagi pokok semalu. Semalu. Okay. Ini kita buat hubungan seluruh bahagian. Keseluruhan tumbuhan. Tumbuhan keseluruhannya. Kemudian dibahagikan tumbuhan berbunga, tumbuhan tidak berbunga. Okay. Kemudian dibahagikan lagi tumbuhan bunga apa lah, dibahagikan lagi. Dan tidak bunga pula apa. Okey. Itu ialah peta dakap hubungan seluruh bahagian. Okey, contohnya. Okey, sama juga kita masukkan sumber-sumber juga di situ tadi. Okey, peta seterusnya. Okey, peta alir. Peta alir mudah. Peta alir dia menunjukkan urutan ataupun proses. Urutan ataupun proses. Flow map. Flow map. Okey, contoh yang ni mudah untuk bagi anak-anak kita untuk membuat karangan berbentuk cereka. Dia ada permulaannya dan ada perakhirannya. Okey, kalau kita perhatikan bentuk peta alir ni, jangan silap dia ada arrow. Dia ada arrow. Okey, ada arrow dan sambungannya mesti begini. Sambungannya mesti begini. Dia tak boleh dia sambung di bawah di bahagian sini. Okey, dia mesti macam ni. Okey, contohlah kita kata cara-cara memasak mi segera. Contohlah cara-cara memasak mi segera. Okey. Mungkin boleh dalam PDPR ni, boleh anak-anak kita buat masakan mi segera di rumah dengan merakamkan video. Dan proses urutan untuk membuat mi segera tu mengikut peta alir. Peta alir. Okey, contoh buat nak masak mi segera. Masukkan air dalam periuk. Air ke dalam. Okey, tu langkah pertama lah. Masukkan air dalam periuk. Okey, lepas tu langkah kedua. Air tu masuk periuk. Masuk periuk saja. Jerang jerang air Air tu dijerang. Okey.
Jerang air hingga mendidih. Mendidih. Okey. Jerang air hingga mendidih. Okey, seterusnya air tu dah mendidih. Nak buat apa? Seterusnya masukkanlah mi segera tu kan. Masukkan mi segera. Masukkan mi segera ke dalam periuk tadi lah. Yang airnya sedang mendidih tadi. Masukkan mi segera. Kemudian langkah seterusnya, setelah mi segera tu agak kembang, masukkan perencah. 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 Masuk perencah. Tutup api. Agak sejuk sikit. Boleh makan. Okey, itulah alir untuk masak mi segera. Masak mi segera. Okey, mungkin panjang lagi lah. Panjang lagi lah kalau kita nak detailkan lagi setelah masukkan mi segera. Kita nak pecahkan telur. Pecahkan sebiji telur ke dalam mi segera tersebut. Okey. Jadi kita tambah lagi lah di sini. Kemudian kita masukkan sayur. Boleh tambahkan lagi di sini. Ini saya ringkaskan lah. Kalau nak detailkan boleh lagi tambah. Okey. Okey. Ini flow map. Flow map. Kita untuk proses pemikiran urutan ataupun proses. Okey, yang seterusnya peta alir yang ketujuh ialah peta pelbagai alir. Peta pelbagai alir. Multi flow map. Dan proses pemikiran yang terlibat ialah sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Okey, yang pertama kita tengok dulu bentuk peta alir ni. Peta pelbagai alir. Okey, di sini dia ada arrow, dia ada anak panah. Anak panah di sini yang dari kiri ke kanan, yang masuk ke dalam topik utama. Okey, yang masuk ke dalam topik utama. Dan yang sebelah kanan ni yang keluar dari topik utama. Okey. Ini peta pelbagai alir untuk proses pemikiran, sebab dan akibat. Okey, bagi contoh tajuk kita yang ingin kita bincangkan murid-murid dengan murid-murid kita ialah dari segi pencemaran udara contoh. Pencemaran udara. Okey. Okey, di sebelah kiri ni sebab. Sebab. Mengapa berlakunya pencemaran udara? Okey. Dan di sebelah kanan ni yang anak panahnya keluar ni ialah akibat daripada pencemaran udara. Okey. Kalau kita tengok sebab-sebab pencemaran udara, kita boleh katakan yang pertama mungkin dari segi asap kilang. Contoh asap kilang. Asap kilang. Lagi daripada asap kenderaan. Sebenarnya daripada pembakaran terbuka. Okey. Dan akibatnya bila berlaku pencemaran udara, akibatnya kita nyatakan di sebelah kanan, akibatnya jerebu, jerebu. Jerebu. Apa lagi kesan daripada pencemaran udara? Udara kotor. Okay. Dan menyebabkan masalah kesihatan. Masalah kesihatan. Okey, masalah kesihatan seperti
asma dan sebagainya. Okey. Okey, ni peta pelbagai alir. Proses pemikiran terlibat ialah sebab dan akibat. Kita masukkan topik utama di tengah dan di sebelah kiri ialah sebab. Okey, sebab ingat arrow-nya ke dalam menuju ke topik utama. Manakala akibatnya arrow-nya keluar dari topik utama. Okey, sebab akibat. Okey, seterusnya. Yang terakhir, peta IT yang ke-8. Peta hubungan, peta titi. Iaitu bridge map yang proses pemikirannya ialah membina analogi iaitu hubungan sama atau mencari faktor perhubungan. Okey. Yang ni agak kompleks sikitlah. Sebenarnya mudah. Sebenarnya mudah kalau kita nak kalau kita faham betul-betul lah. Okey, contoh kita nak kelaskan haiwan tadi ya. Contoh kelaskan haiwan tadi. Kita nak melihat apakah hubungan yang sama. Hubungan yang sama daripada bila kita tengok peta titi ni kita tahu benda tu ada hubungannya. Ada hubungannya. Okey, contohnya kita tengok dari segi anak dan induk. Anak dan induk. Okey. Anak dan induk. Contohnya kita tengok dari segi berudu. Berudu. Ni berudu. Berudu. Anak. Induknya katak kan. Induknya katak. Okey. Jadi kita nak hubungkan ni. Nak hubungkan, mencari hubungan. Nak mencari faktor hubungan. Kalau berudu, katak anak dia berudu. Lagi binatang lain yang anaknya nama sekian, induknya sekian. Lagi contohnya beluncas. Beluncas ialah nama anak bagi Rama-Rama kan. Rama-Rama. Okey, kita nak tengok hubungan dia. Hubungan yang sama. Okey. Ni beluncas Rama-Rama. Apa lagi? Kata apa lagi? Kalau beluncas Rama-Rama anaknya. Lagi jentik-jentik. Jentik-jentik anak kepada jentik anak anak induknya ialah nyamuk kan. Okey. Contohnya itulah. Kita mencari perhubungan ataupun hubungan yang sama, mencari faktor perhubungan. Okey, banyak lagi di sini kita boleh masukkan. Contoh lagi macam untuk mata pelajaran sejarah mungkin. Kita nak mengenal negeri dan ibu negeri. Alostar, Kedah. Kangar, Perlis. Ipoh, Perak. Itulah, itu ibu negeri kan. Ibu negeri dan negeri. Ibu negeri dan negeri. Alostar, ibu negeri, negerinya Kedah. Kangar, ibu negeri, negerinya Perlis. Ipoh, ibu negeri, negerinya Perak. Kuala Terengganu, ibu negeri, negerinya Terengganu. Itulah dia punya proses pemikirannya untuk membina analogi ataupun mencari hubungan yang sama. Okey, saya rasa kita dah sampai ke peta yang terakhir iaitu peta peta titi. Kita ulang balik sekali lagi. 8 jenis peta pemikiran Aiting. Yang pertama peta bulatan iaitu circle map. Untuk proses pemikiran yang terlibat ialah mendefinisikan mengikut konteks. Okey, peta Aiting yang kedua peta buih bubble map. Proses pemikirannya untuk menerangkan. Yang ketiga peta buih berganda double bubble map. Proses pemikirannya membanding beza. Peta IT yang keempat ialah peta pokok tree map. Proses pemikiran ialah membuat perkelasan. Peta IT yang seterusnya ialah peta dakap brace map. Proses pemikiran yang terlibat ialah hubungan seluruh bahagian. Yang keenam peta Aiting, peta alir. Proses pemikiran yang terlibat ialah urutan. Yang ketujuh ialah peta pelbagai alir, multi flow map. Proses pemikiran ialah sebab dan akibat.
Dan yang terakhir yang ke-8 ialah peta titi. Proses pemikiran ialah analogi, mencari faktor perhubungan atau perhubungan yang sama. Jadi saya rasa sehingga itu dulu. Okey, saya harap dapat dimanfaatkan kalau ketika kita menjalankan PDPC. Tambah-tambah lagi kita sekarang ni masih lagi diteruskan dengan PDPR kita. Diharapkan dengan menggunakan peta acting ni, pengajaran kita dan juga pembelajaran anak-anak kita di rumah menjadi lebih menarik dan kita mencapai apa yang dihasratkan dalam penarafan sekolah KBAT. Sekolah KBAT. Okey, sehingga itu dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.